Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di perbahasan tata bahasa asas bahasa Arab. Hari ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita tentang membaca teks yang tidak berbaris, dan teks kita kali ini ialah di muka surat 156, iaitu di ayat yang nombor 30. Dan seperti biasa kita ulang sikitlah. Sebelum ni kita telah buat ayat ke-29. Kita ulang sikit sebelum kita lanjutkan perbahasan ke ayat nombor 30. Jadi yang sebagaimana telah diberitahu sebelum ataupun telah dibincangkan sedikit sebanyak sebelum ni, ayat yang 29 ni dimulakan dengan kana. Kana ni mempunyai fungsi yang tertentu, iaitu dia menyebabkan ayat selepasnya menjadi sesuatu yang telah berlalu. Maksudnya dia bukanlah fakta sekarang, dia ialah benda yang fakta telah berlalu dan sekarang tidak benar lagi. Baik, kalau kita buang kana sementara, dan ini fungsi perkataan kana. Kalau kita buang sementara, jadilah ayat ni ayat biasa, iaitu satu statement, satu pernyataan yang kita pun telah bincang dia punya makna, iaitu Muhammad Presiden Persatuan Pelajar ialah seorang pelajar di sekolah menengah persekutuan. Jadi kalau kita jumpa ayat begini, ini menunjukkan bahawa ini ialah fakta sekarang, iaitu satu kenyataan sekarang, iaitu sekarang ni Muhammad iaitu Presiden Persatuan Pelajar, dia ialah seorang pelajar di sekolah menengah persekutuan. Kalau tanpa kana, tapi kalau kita timbulkan kana balik, yang kita letak kana, maksudnya kita letak kana di awal ayat itu, kana berfungsi untuk mengubah ayat ini tidaklah jadi ayat yang sekarang, bukan satu kenyataan, tapi menunjukkan bahawa ini telah berlaku. Jadi kalau kita nak terjemahkan kana ni, kemungkinanlah walaupun makna asalnya ialah telah ada, dia kalau terjemahan literal telah ada Muhammad seorang pelajar di sekolah menengah persekutuan, maksudnya dululah dia ialah seorang pelajar, sekarang ni dia bukan pelajar lagi. Jadi kalau nak terjemahkan kana ni, kita mungkin boleh gunakan perkataan seperti dulu ataupun sebelum ni, yang sesuai untuk melambangkan bahawa Muhammad sekarang ni bukan seorang pelajar lagi, dia mungkin dah bekerja dan sebagainya lah. Jadi ini fungsi kana. Dan apabila ada kana di sini, oleh kerana asal ayatnya, kalau kita buang kana, kita buang sementara, asal ayat ni ialah Muhammad seorang pelajar. Tapi kalau ada kana, dia menjadikan salah satu daripada dua unsur ni, subjek predikat ni, benda yang telah berlaku. Jadi sekarang ni kalau kita tekan, Muhammad tu memang masih lagi Muhammad, tetapi pelajar tu bukan, sekarang ni bukan pelajar, dia dulu dia pelajar. Dia oleh kerana itu, kana ni juga berfungsi, kana ini berfungsi untuk mengubah baris akhir perkataan, mengubah baris akhir subjek ataupun predikat. Oleh kerana kana ni berfungsi untuk menceritakan bahawa ada sesuatu dalam ayat ni yang tidak benar lagi sekarang, iaitu sesuatu dalam ayat ni kepunyaan masa yang dah lalu. Kana ini akan mengubah baris akhir predikat dia daripada baris depan menjadi baris atas. Jadi itulah fungsi kana. Kalau ada kana dalam satu ayat yang ditulis sebelum ayat, dia akan mengubahkan predikatnya daripada baris depan yang asalnya, seperti ini, Muhammad talibun, ini subjek predikat. Tapi oleh kerana ada kana, jadi sekarang ni Muhammad masih Muhammad, tetapi talibun, seorang pelajar ni, dia bukan lagi sekarang. Jadi kana mengubah baris akhir yang asalnya baris depan ni, subjek predikat, menjadi baris atas. Itu di antaralah fungsi kana. Di samping dari segi makna, dia mengubah, menjadikan predikat itu ialah benda yang telah berlalu dan tidak benar lagi sekarang. Di samping itu juga dia mengubah baris akhir
predikat itu daripada baris depan seperti ini menjadi baris atas sebagai melambangkan bahawa inilah yang berlaku, yang telah berubah. Muhammad masih Muhammad lagi, tidak berubah, dia masih Muhammad lah, maksudnya nama dia Muhammad dan dia masih lagi wujud. Tapi pelajar tu tidak wujud lagi. Muhammad tidak bersifat sebagai pelajar, kerana Muhammad bersifat sebagai pelajar itu di masa yang lampau, yang dilambangkan oleh kana. Jadi itu sebagai ulangan ringkas fungsi kana yang telah kita bincangkan sikit sebanyak ni, iaitu dia mesti ditulis sebelum ayat yang ada subjek predikat. Yang macam ni lah, dia mesti ditulis sebelum ni, dan dia akan mengubah dua aspek perubahan dia. Perubahan dari aspek baris, iaitu baris akhir perkataan yang berfungsi sebagai predikat, daripada baris depan dia menjadi baris atas. Dan dari sisi penulisan, sekiranya satu kata nama itu tak ada alif lam, kalau dia baris akhirnya ialah baris 2 baris atas, dia ditambah alif di sini. Itu satu dah dibincang pun dalam pelajaran ketiga lah, insya-Allah boleh rujuk semula. Jadi itulah fungsi kana. Di samping dia mengubah baris predikat menjadi baris atas, dia juga menyatakan atau menunjukkan bahawa predikat ini tidak benar lagi sekarang. Itulah kalau nak terjemahkan, telah ada Muhammad seorang pelajar, maksudnya dulu Muhammad seorang pelajar. Ya, jadi itu satu ulangan yang ulangan yang telah kita bincangkan sebelum ni. Baik. Jadi ni ulangan kan kita sambunglah insya-Allah pada kali ini untuk membincangkan ayat yang ke-30. Perbincangan ayat yang tidak berbaris ni kita mesti tahu nak bariskan dia bagaimana, dan berdasarkan kepada dua cara lah. Pertamanya, wazan yang 50 tu dalam carta yang telah diedarkan ataupun dalam buku kita pun ada, ya. Dan kita kena tahulah perkataan tu dia letak di mana di antara wazan-wazan 50 ni, supaya kita boleh baca dia dengan betul, ya. Bacaan menyebut perkataan tu sebelum baris akhir lagi, ya, supaya dengan betul. Dan juga kita tahu 3 huruf asalnya supaya kita dapat mencari dalam kamus apakah makna perkataan yang begini, contohnya. Jadi sekarang ni kalau kita nak menggunakan kaedah yang pertama tu, iaitu kita kiaskan ataupun kita scan wazan 50 kita ni dan tengok di manakah dia perkataan yang bentuk dia begitu. Jadi sekarang kita tulis mulalah. Jadi kalau kita telah menghafal, kita tak perlulah tulis, ya. Maksudnya kita scan aja dalam memori kita, apakah dia yang paling sesuai, ya. Jadi sekarang ni, oleh kerana ada tam marbutah ni, kita pun telah membincangkan sebelum ni, kalau kata nama, kalau tak ada tam marbutah, dia menunjukkan lelaki, jenis dia lelaki. Kalau dia ada tam marbutah, maksudnya tiap perkataan seperti ni, yang sini yang jenis kata nama ni, kita boleh letak di akhirnya tam marbutah. Di sini pelaku, fa'il pelaku, tapi dia lelaki. Tapi kalau kita maksudnya kalau kita letak tam marbutah di akhirnya, dia menunjukkan makna perempuan, Jadi kalau kita kata fa'ilah, dia ialah perempuan. Jadi itulah yang kita faham, kita telah bincangkan. Jadi di sini perkataan asal kita ialah fa alif ta mim ta marbutah. Jadi kita boleh buang ta marbutah sementara dan kita carilah di bahagian kata nama. Jadi kata nama ni di wazan 5 ni ada bahagian C dan D sahaja. Kerana dia menunjuk kepada orang yang melakukan sesuatu ataupun benda yang berlaku perbuatan padanya. Itu yang dikatakan pelaku dan yang dilaku. Kata terbitan ni dia tidak menunjukkan kepada orang yang membuat dan sebagainya, kerana dia ialah nama seperti penulisan. Jadi dia tidak ada melambangkan pelaku bagi suatu kata kerja itu. Penulisan, apa lagi, pertolongan, dia bukan penolong, bukan penulis. Itulah maksudnya. Jadi kalau ada kata nama yang dia akhirnya ada ta marbutah seperti yang nombor 30 ni, kita tahulah dia memang kemungkinan daripada sinilah, 2 ni. Jadi kalau kita scan, kita imbaskan, kita nampaklah tak ada lain lah kecuali kumpulan yang pertama dan bahagian C, iaitu pelaku. Dan yang lain tak ada, yang lain ni mula dengan mim semuanya. Ini pun mula dengan mim, dan ini sajalah, yang lain tak kena. Dia punya lagi segi wazan, pembentukan perkataan tak kena. Jadi dengan ini kita tahu maknanya ialah sesuatu yang telah membuat sesuatu, dan kata dasarnya ialah fa
ta mim. Dan kita cari dalam kamus apa makna fa ta mim. Itu kalau kita nak cari dengan detail lah. Tapi kita tahu Fatimah nama orang, tapi kita saja untuk membincangkan kemungkinan kalau dia ada makna lain, kita boleh cari dalam kamus berdasarkan kepada wazannya. Jadi kalau kita cari dalam kamus, kita tengoklah apa makna fa ta mim. Fa ta mim. Jadi scroll, kalau ada kamus boleh buka sama dan tengok fa ta mim. Fa ta ra fa ta nun lam mim nun, lepas mim baru nun. Jadi ini dia. Okey, fa ta mim maknanya apa ini yang kumpulan pertama. Maknanya yang telah lepas susu, dia tidak menyusu lagi. Dia telah makan selain daripada susu ibu dia. Jadi itu makna fa ta mim, disebutnya fatam. Kemudian ada a ini menunjukkan kata kerja sedang berlaku ni ialah yaf'il. Jadi kita sebut yaftim, dan dalam kurungan ni ialah kata terbitannya. Jadi kalau selain daripada tiga benda ni dianggap, kita lihat kita lihat dia punya wazan kita ni. Jadi selain daripada kata kerja setelah berlaku, dia lambangkan fa ta mim, iaitu fatam. Dan a ini menunjukkan dia baris akhir, dia baris bagi ain di sini ialah baris bawah. Jadi yang pertama ni fa'al yaf'il. Jadi fatam yaftim. Dan dalam kurungan ni ialah kata terbitan dia. Kata terbitan dia disebut fatam. Jadi kita tahulah nak buat dia, kalau kita tulis dia punya huruf dasar. Jadi nak buat ni wazan dia ialah fa'al, bukannya fi'il. Jadi kata terbitan ni dia banyak lah. Dia banyak bentuk dia. Nak tahu yang mana digunakan, kita gunakan kamus lah. Jadi kita boleh sebutlah fatam, yaftim, fatim, maftum dan fatim. Itu makna yang telah lepas susu, yang dia tidak minum susu lagi. Jadi kalau orang yang tidak minum susu lagi, bayi yang tidak minum susu lagi, disebut beginilah sebutan dia, Fatim, kerana wazan dia fa'il. Dan kalau perempuan, Fatimah. Jadi makna literal Fatimah tu ialah bayi yang telah lepas, maksudnya dia tidak menyusu lagi dan dia telah makan makanan yang selain daripada susu. Itulah maksudnya Fatim. Jadi perkataan kita sekarang ni ialah Fatimah. Dan kita tahulah selain daripada makna literalnya, dia ialah nama orang. Jadi yang pertama dah selesai lah, iaitu nama orang, iaitu Fatimah. Kemudian kita dapati dua perkataan selepasnya, ada ta ra alif jim ain. Jadi kita tengok yang manakah dia ta ra alif jim ain, yang manakah dia yang paling sesuai. Dan kita tahu, telah bincangkan bahawa kalau ada huruf bahagian kata kerja sedang berlaku ini, dia di awalnya boleh ya, dan boleh diganti dengan ta, dia boleh ganti dengan ya. Pertamanya ya, asalnya ya, boleh ganti dengan ta, dan boleh diganti dengan nun dan ataupun alif. Kerana kalau diganti dengan alif ni, alif bermaksud apa? Saya buat sesuatu lah. Kalau digantikan dengan nun, maknanya apa? Maknanya kami. Kalau digantikan dengan ta, maknanya kamu. Dan kalau asalnya ialah dia seorang lelaki, dia gunakan ya. Jadi kita tahulah di sini perkataan kita dalam ayat 30 ni ta. Bila ta, kita boleh tulis di sini ta, dan kita tengoklah manakah yang paling sesuai, yang bentuk dia begitu. Kalau kita tak tulis ta pun tak apa, kita tulis ya dulu. Jadi nak tengok mana satu. Ini yaf'il, ini yufa'il, dan seterusnya yufa'il. Nampaklah kemungkinan dia daripada sini lah ni, pasal bentuk dia sama. Yufa'il, nak sebut dia, kita berdasarkan kepada baris-baris ni. Yufa'il, yuraji'. Kalau yang ni yuf'il tak kena, dan yatafa'al pun tak kena. Jadi nampak gaya ni sinilah. Dan kita tahu ya ni boleh bertukar menjadi ta dan sebagainya. Dan kita bolehlah kita boleh tulis dengan ta, bermasukkan dia tapi perempuan. Disesuailah dengan makna ni, makna yang 30 ni, ayat 30. Fatimah, nak sebut macam mana ni?
ta ra alif jim ain, kita gunakan wazan yufa'il ni dan menggantikan ya dengan ta, kita boleh sebut turaji. Dan apakah 3 huruf dasarnya? Iaitu ra, jim ain. Dan kita cari dalam kamus apa makna ra, jim ain, dan kita cari di kumpulan yang ketiga. Kerana wazan ini ialah wazan kumpulan yang ketiga. Jadi ini garis pandu yang selangkah demi langkah supaya kita boleh biasa dengan cara ni dan kita boleh buat sendiri nanti. Jadi sekarang dah tahu 3 huruf ni, iaitu ra, jim, ain. Kita cari dalam kamus ra, jim, ain. Apa makna ra, jim, ain? Dan kita nak cari yang kumpulan yang ketiga. Okey, ra, jim, ain. Saya harap nampak dalam paparan ni. Ra, jim, ain maknanya apa? To come back, kembali semula. Dan banyaklah makna dia daripada yang kumpulan pertama ni. Raja', yarji', dan kata terbitan dia rujuk. Ini kumpulan pertama. Jadi kita tahulah, kita kalau nak gunakan kumpulan pertama, kemungkinan makna salah satu daripada yang disenaraikan ni. Banyaklah makna dia. Kita tengok teks itu, konteks dia, untuk kita pilih mana satu yang paling sesuai berdasar pada konteks. Dan kita scroll lagi sampai kita jumpa kumpulan yang ketiga. Ini kumpulan yang kedua. Ada makna dia sendiri. Kumpulan kedua tu apa dia? Kumpulan kedua tu ialah yang ni lah. Kalau kita jadikan huruf dasar ra, jim, ain, jadi kumpulan kedua kita sebut beginilah. Telah kedua ni, telah sesuatu ni, telah rajja'. Kalau sedang, yurajja'. Kalau orang yang buat tu murajja'. Kalau yang kena buat murajja'. Dan kata terbitan dia taf'il, iaitu tarji'. Apa makna kumpulan kedua ni? Ini dia tengok dalam kamus ni. To cause, to come back or return, dia menyebabkan orang tu balik. To return pun boleh, tengoklah mana ayat dalam konteks berdasar pada ayat tu nanti. Kemudian kalau kumpulan yang ketiga, di sini ada to return, come back juga. Dan kita boleh tengok makna yang ada. Kalau ada makna yang yang sesuai, makna yang sesuai untuk kita lihat, kita carilah satu to apply information, boleh to turn, to look up in a book, to consult, to ask, macam-macam lah. Verify, to audit account, banyak maknanya. Dan yang paling digunakan dalam konteks sekarang ni ialah untuk kembali mengulang kaji. Boleh kata to refer, boleh to check, boleh ulang kaji lah. Biasa penggunaan dia, perkataan yang ra, jim, ain tu kalau digunakan dalam kumpulan yang ketiga, dia bermaksud ulang kaji. Jadi kalau kita lihat semula carta dia, jadi disebut sini, nak sebut dia bagaimana kumpulan ketiga, iaitu yufa'il. Jadilah dia yuraji', tapi oleh kerana dia perempuan, turaji'. Turaji' tu makna apa? Ulang kaji. Jadi ayat pun kita dah nampaklah setakat ni, makna yang sesuai, iaitu Fatimah turaji'. Nak terjemahkan bagaimana, dia ialah kata dia sedang berlaku. Jadi kita nak terjemahkan, kita letaklah sedang mengulang kaji. Jadi Fatimah sedang mengulang kaji. Kemudian kita jumpa lagi perkataan lain, dal, ra, waw, sin. Apa makna dal, ra, waw, sin? Dal, ra, waw, sin, kita dapati tak ada dalam wazan 5. Tak ada pun yang bentuk dia begini. Jadi apabila tak ada bentuk begini, kita gunakan satu kaedah lain, bahawa di antara kemungkinan imbuhan-imbuhan ialah salah satu daripada huruf ni. Salah satu daripada huruf yang ada dalam perkataan dalam kotak merah ni. Sama ada sin, dia boleh jadi huruf imbuhan. Hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha dan alif. Jadi kita dapati salah satu kemungkinan dia ada waw di sini. Jadi kemungkinan lah, maksud sekarang kita kena tengok dulu maksudnya kemungkinan ada salah satu daripada huruf dalam perkataan ni. Tapi kalau kita kena check balik perkataan yang kita nak lihat tu yang mana 3 huruf dasarnya. Jadi kita dah tahu di sini nampak jelas lah bahawa waw ni ditambah. Jadi bila waw ni ditambah, yang tinggal tu ialah kata huruf dasarnya. Dal, ra, sin. Jadi carilah dal, ra, sin dalam kamus dan kita cari sampai jumpa perkataan yang begini bentuknya. Kita cari. Kerana sekarang kita tahu dari segi makna Fatimah sedang mengulang kaji.
Dan dari sisi logik kita tahulah apa maksud durus atau maksud dal, ra, waw, sin, kita tahulah. Tapi kita nak latih menggunakan kamus. Kita cari dal, ra, sin dalam kamus. Apa makna dal, ra, sin? Kita cari dal dan ra dan sin. Okey. Dal, ra, sin, dal, ra, ba. Scroll lagi sampai jumpa dal, ra, sin, dal, ra, dal, jim, sampai jumpa sin. Okey, dah jumpa di sini. Dal, ra, sin. Mana sin? Dah terlepas kan? Di sini. Ini dal, ra, sin kalau nampak di paparan. Ini makna kumpulan pertama, dal, ra, sin, dan you di sini menunjukkan dia daras yadrus. Dan maknanya apa? Maknanya kemungkinan salah satu daripada ni. Dan yang antara yang paling sesuai dalam konteks kita ialah to learn ataupun study. Itu makna kata kerja. Kalau kita sebut daras, maknanya telah belajar. Yadrus, sedang belajar. Dars ialah pembelajaran. Jadi kita punya perkataan ialah dal, ra, waw, sin. Jadi tak jumpa lagi di sini. Kita kena scroll ke bawah sampai kita jumpa. Okey, ni dal, ra, sin. Maknanya apa? Ini tulisan dia. Dan ada PL ni maknanya plural. Plural iaitu kata jamak lah. Jadi PL ni plural, jadi disebut durus. Jadi kita tahulah durus ni ialah pelajaran-pelajaran. Dah jumpa lah. Walaupun kita dah tahu maknanya, tapi cara kita nak mencari perkataan tu begitu. Jadi kita tahu dal asalnya ialah dal, ra, sin, dan kita kena scroll sampai jumpa dipaparkan dalam kamus ada perkataan durus, kerana dal, ra, waw, sin. Jadi itulah kita tengok maknanya apa, pelajaran-pelajaran, studies dan sebagainya. Barulah kita nampak sesuailah dengan makna Fatimah sedang mengulang kaji pelajaran-pelajarannya. Itu cara langkah demi langkah untuk kita menangani teks yang tidak berbaris bagaimana cara dia. Tapi kalau kita dah biasa, banyak kali kita ulang, kita mungkin boleh buat dengan cepat sikit lah. Tapi ini cara ni ialah untuk menunjukkan langkah demi langkah bagaimana kita nak menangani teks ni. Baik, jadi kita dah tahu maknanya Fatimah sedang mengulang kaji pelajaran-pelajarannya, kerana ha di sini ialah ganti nama pelajaran-pelajarannya. Dan kalau kita nak baca, ada dua cara pembacaan. Pembacaan pertama tanpa membariskan baris akhir. Jadi maksudnya ta marbutah ni kita matikan saja, Fatimah. Kemudian turaji' kita mati je, ain tak payah sebut baris ni. Kemudian dalam kaedah pembelajaran, dalam kaedah pembacaan tanpa baris akhir ni, kita boleh buat begitu kecuali terpaksa. Bila terpaksa, kita terpaksa cari satu kaedah kenapa, apa baris akhirnya. Jadi ini perlu pada memahami kaedah dan ataupun menghafal kaedah lah. Jadi kaedah mengatakan kalau objek bagi satu perbuatan, baris akhirnya kena baris atas. Kalau dia objek dari satu perbuatan. Dia sekarang ni Fatimah kata nama, perbuatan dia mengulang kaji. Dia apa yang dia ulang kaji? Dia ulang kaji pelajarannya. Jadi sin di sini kenalah dibariskan dengan baris atas. Jadi kita boleh sebutlah durusaha. Jadi pembacaan pertama tanpa baris akhir kita matikan saja kecuali terpaksa. Ni kaedah ni terpaksa lah ni. Kerana dia dihubungkan dengan ganti nama di sini. Kalau kita nak matikan durusha, itu memang tak sesuai. Jadi terpaksa juga kita tahu, kita mempunyai ilmu untuk membaris akhirkan satu perkataan. Baik, jadi sekarang bacaan pertama tu ialah Fatimah turaji' durusaha. Selesai, iaitu Fatimah sedang mengulang kaji pelajaran-pelajarannya. Bacaan kedua iaitu dengan menyebut baris akhir. Macam mana kita nak buat? Ini kita kena aplikasikan bahawa kalau subjek predikat, baris akhirnya kena baris depan. Jadi kita tahu lah ni cerita pasal apa? Cerita pasal Fatimah. Okey, Fatimatun. Boleh sebutnya Fatimatun. Kemudian ia sedang mengulang kaji. Dan kita dah bincang sebelum ni, kalau perkataan kata kerja itu terdiri daripada kata kerja sedang berlaku, dalam catatan kita ni sedang berlaku, kalau kita nak membaris akhirkannya, dia diberi baris akhir depan.
Yang ni lah, ni semua sedang berlaku. Yaf'il, yufa'il, yufa'il, yuf'il, sampailah kepada yastaf'il. Ini sebutan yang ringkas tanpa baris akhir. Kalau kita nak memberi baris akhirnya, dia punya default, dia punya asal ialah baris depan. Jadi kena sebut yaf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu, yuf'ilu, sampailah yang terakhir sekali. Jadi di sini turaji'u, kerana kita nak sebut baris akhirnya. Kalau kita tak nak sebut baris akhirnya, kita sebut turaji' sahaja. Kerana ini bersalahan dengan kata kerja telah berlaku. Kalau kata kerja telah berlaku, kita nak berhenti kat sini, nak wakaf dia tanpa menyebut baris akhirnya, kita sebut fa'al. Yang ni pun kita sebut fa'al. Yang ni kita sebut fa'al. Tetapi kalau kita nak sebut baris akhir, dia mengambil baris akhir atas. Di sini baris akhir depan, kata kerja sedang berlaku. Yaf'ilu, tapi kalau fa'al dia akan jadi fa'ala. Kalau fa'al dia jadi fa'ala, fa'al akan jadi fa'ala, dan seterusnya sampai istaf'al akan menjadi istaf'ala. Jadi itu satu kaedah. Kalau nak ingatkan semula, bila kita baca tanpa baris akhir, kata kerja telah berlaku, kita boleh matikan tanpa baris akhir. Tapi kalau nak sebut baris akhirnya, dia akan mengambil baris atas pada amnya begitu. Dan kalau kata kerja sedang berlaku, nak sebut tanpa baris akhir, dia akan baris mati, yaf'il. Tetapi nak sebut baris akhirnya, dia akan diberikan baris depan, yaf'ilu. Itu pada asalnya. Jadi dari sisi pembacaan kita ni, nombor 30 ni, kita nak baca dengan baris akhir, kita sebutlah Fatimatun turaji'u durusaha. Dan maknanya ialah Fatimah sedang mengulang kaji pelajaran-pelajarannya. Ini pun boleh dibahaskan juga setengah perkataan. Dia tidak menerima dua baris. Dia kalau perkataan ini dikategorikan dalam perkataan itu, jadi kita kena sebut satu baris saja. Tapi tak apalah, maksudnya benda ni bukanlah benda yang bukan nak kata tak penting, tapi kita boleh nak sebut Fatimatu pun boleh, Fatimatun pun boleh. Dengan ini selesai kita punya perbahasan kita pada ayat yang nombor 30, dengan menyebut membaca tanpa baris akhir dengan kaedah-kaedahnya, dan juga dengan menyebut tiap-tiap perkataan dengan baris akhirnya. Kerana dua sahaja atau baris perkataan dalam ayat ini ada dua. Suatu baris sebelum baris akhir, iaitu kerja ilmu saraf, dan baris akhir tiap-tiap perkataan dalam ayat itu kerja ilmu nahu. Jadi ada dua ilmu kita nak kuasai dalam mempelajari bahasa Arab ni. Ilmu saraf, iaitu menyebut perkataan dengan betul, perkataan yang tak berbaris, menyebut perkataan itu dengan betul, berpandukan wazan. Dan ilmu yang kedua ialah apabila perkataan itu diletak dalam ayat, apakah baris akhirnya. Jadi bezakanlah di antara dua ilmu ni, ilmu saraf, ilmu perkataan, ilmu nahu, ilmu ayat. Ilmu saraf ada wazan, ilmu nahu tak ada wazan, dia tidak membincangkan wazan, tapi dia membincangkan baris akhir perkataan dalam ayat. Ini yang sahaja nak ingatkan semula, mudah-mudahan kita akan lebih mantap lagi lah. Selesai nombor 30, dan kita masuklah kepada ayat nombor 31. Sekarang kita jumpa satu perkataan baru ni, inna. Inna dia berlawan dengan kana. Jadi kita boleh perbahasan dia sama dengan kana juga, kerana kana menyebabkan subjek predikat dia berubah baris akhir dia jadi baris atas. Inna pun berfungsi begitu juga. Inna berfungsi begitu juga. Baik, sementara ni kita buanglah inna dulu. Inna ni maknanya sesungguhnya. Sementara ni kita buang inna dulu, kita nak tengok ayat yang asal bagaimana, kemudian barulah kita tengok inna dan apa dia punya fungsi dia. Jadi sekarang ni kalau kita buang inna, inilah ayat dia. Kerana inna dan kana tadi dia mesti ditulis sebelum satu ayat. Jadi sekarang ni kalau kita buang inna sementara waktu, kita tengok ini satu ayat lah. Jadi dan pembahasan dia samalah macam pembahasan tadi. Tak ada baris ni, nak buat macam mana? Jadi kita kena ikutlah perbahasan macam tadi, cari wazan dia macam mana. Ini nak sebut macam mana ni, kemungkinan sebut bagaimana. Kita dah buang ta marbutah ni, tinggallah kalau kita buang ta marbutah, tinggallah fa alif ta mim macam tadi lah. Jadi kita dah tahu dah maknanya Fatimah, iaitu nama orang lah. Fatimah nama orang lah. Jadi teruskan lagi. Kemudian
At-talibah, ini pun dah banyak kali jumpa. Talib seorang pelajar. Kalau perempuan, at-talibah, pelajar. Okey, maknanya pelajar perempuan. Pelajar perempuan. Kemudian allati, perkataan yang kita hafal saja, iaitu dia berbawa maksud yang. Jadi dia kategori tidak perlu kita cari wazan, kita hafal saja. Allati maknanya yang, untuk perempuan. Kalau lelaki, allazi, itu ada dalam lampiran yang terakhir di buku kita, ada disenaraikannya. Okay, tahulah Fatimah pelajar perempuan, kalau direct terjemahan dia literalnya. Yang ni allati untuk perempuan. Kemudian perkataan ni, nak kata apa ni? Jadi ini samalah, kita tengok dalam kita punya carta tu. Kalau kita dah hafal, kita dah tahulah nak sebut macam mana ya. Tapi kalau kita belum lagi hafal, kita terpaksa scan, imbas tiap-tiap tiap-tiap wazan ni dan tengok mana yang paling sesuai sekali ya. Jadi perkataannya ialah ta, sin, kaf, nun. Jadi mana agaknya? Dan kita dah bincang tadi, kalau ta tu asalnya ialah ya. Ya. Baik, jadi mana agaknya yang bunyi dia begini ya. Jadi bolehlah nombor 1 sedang berlaku. Ataupun nombor 2 boleh, kumpulan kedua. Kalau yang pertama ni kita sebut ain tu kita kena tengok kamus. Nak sebut yaf'il, yaskin, ataupun yaf'al, yaskan, ataupun yaf'ul, yaskun. Kamus akan menentukan nanti Jadi sementara ni kita buanglah baris ni. Okey, kalau dibuat begini maknanya yufa'il, yusakkin. Kalau ini tak kena, tak sesuai. Dan kalau yang ni yuf'il, yuskin. Kalau ini dah banyak, dah penuh huruf yang tak sesuai. Jadi kemungkinanlah dia di antara sama ada kumpulan pertama, ataupun kedua, ataupun keempat. Jadi dalam mana-mana kumpulan pun kita tahu 3 huruf asalnya ialah sin, kaf, nun. Jadi buka kamus, tengok sin, kaf, nun apa dia, dan tengok kumpulan pertama apa maksudnya, kumpulan kedua apa maknanya, dan kumpulan keempat apa maknanya. Itulah cara, langkah demi langkah untuk mengetahui perkataan ni nak sebut macam mana. Kita dah tahu dah ada kemungkinan 3 sebutan dia, sama ada taskun, ataupun taskin, ataupun taskan, ataupun tusakin, ataupun tuskin. Jadi itu cara sebutan dia. Hanyalah makna kita tak tahu lagi ni, kita paksa buka kamus. Buka kamus, tengok sin, kaf, nun. Apakah makna sin, kaf, nun? Jadi ini langkah demi langkah. Tapi kalau kita dah tahu, kita boleh kata langkah teruslah kepada perkataan lain. Jadi sekarang ni sin, kaf, nun. Apa makna sin, kaf, nun? Sin, kaf, nun. Apa makna sin, kaf, nun ya? Ini yang pertama lah. Second, di you di sini yaskun. Makna apa? To become still, tranquil, menjadi tenang dan sebagainya. Dan ada maknanya untuk tinggal di satu tempat. Ni to live, to dwell. Inilah makna second yaskun. Jadi makna pertama tinggal. Kalau nombor 2 fa'al, yufa'il, yusakin, maknanya untuk menenangkan, to calm someone down dan sebagainya lah. Ataupun tengok lagi, ada makna yang kedua, ini maknanya. Keempat, to give and allocate, or to allocate living quarters, untuk mendiamkan orang di satu tempat. Macam itulah terjemahan dia. Jadi kita nampak gayanya yang paling sesuai ialah yang pertama, kerana dia berdasar pada ayat itu, konteks tu. Kerana makna kemungkinan makna lain. Jadi ini tinggal. Jadi Fatimah pelajar yang tinggal, yang dia tinggal, fi itu dalam al-qaryah pun perkataan lama, perkataan yang kita dah biasa sebut al-qaryah kampung. Di Fatimah pelajar yang dia tinggal dalam kampung sedang mengulang kaji pelajarannya dalam di sini pun kita dah jumpa dah sebelum ni, iaitu al-maktabah, perpustakaan ataupun library. Setiap hari pun kita dah jumpa dah. Jadi kita tahulah makna ayat ni ialah Fatimah pelajar yang tinggal di kampung sedang mengulang kaji pelajarannya di perpustakaan setiap hari. Itu ayat umumnya lah. Baik, apa cerita dengan perkataan inna di awalnya, membawa makna sesungguhnya. Jadi sesungguhnya
Fatimah, pelajar yang tinggal di kampung, sedang mengulang kaji pelajarannya di perpustakaan setiap hari. Maksudnya bukan sedang, di sini boleh makna mengulang kaji sahaja. Jadi itu dah tahu makna, dan insya-Allah tinggal lagi untuk melihat baris akhir tiap-tiap perkataan ini. Jadi itu kita tangguhkan pada sesi akan datang, masa kurang seminit ini. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita sambung di sesi akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.